Okey, kita nak bicara lebih lanjut tentang skuad Harimau Malaya ini. Kita bersama dengan Fadhirul Shuaimi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Suzana dan juga Akbar. Alhamdulillah, suara lembut. Baik, Fadhirul, 20 hari lagi kejohanan AFF untuk aksi yang pertama. Boleh hari ini Fadhirul kongsikan sesi latihan skuad kebangsaan. Apa tumpuan PANGON hari ini dan bagaimana dengan keharmonian serta corak latihan dalam fasa ketika ini, Fadhirul? Baik, Akbar dan juga Suzana serta penonton di arena. Untuk sesi ketiga kem latihan pusat Harimau Malaya pada hari ini, cuaca seperti mana kita tahu, hujan turun di sekitar Petaling Jaya namun tidak lebat. Dan seperti biasa, kem latihan pusat bermula dengan indoor punya warm up, sesi warm up hampir lebih kurang 15 ke 20 minit, melibatkan 17 pemain yang ada melaporkan diri ketika ini buat masa ini. Dan selepas itu mereka terus ke padang menjalani sesi latihan seperti biasa. Namun apa yang saya dapat lihat, Kim PANGON untuk sesi awal ini dia lebih fokuskan kepada bonding player, sesama player, sebab kita tahu ini merupakan skuad yang boleh kita katakan resepi barulah untuk Kim PANGON, terutamanya untuk menghadapi kempen AFF edisi 2022 pada tahun ini. Dan selain itu saya dapat lihat juga bahawa Kim PANGON mahu melihat terlebih dahulu, menilai terlebih dahulu tahap kecergasan setiap pemain, terutamanya pemain yang kurang mendapat minit permainan dalam saingan Liga Domestik sepanjang musim 2022 pada tahun ini. Namun apa yang boleh saya kongsikan dan apa yang saya lihat pada hari ini dan sepanjang 3 hari sesi latihan sudah berlangsung, semuanya, Akbar dan Su, berjalan seperti yang diharapkan dan semuanya ketika ini baik-baik sahaja. Okey, mungkin kongsikan juga tentang apa yang tadi Fadhirul ada menemubual Sergio Aguero kan. Nama dia lebih kurang player Man City tu. Jadi mungkin Fadhirul boleh kongsikan lebih lanjut, salah seorang daripada pemain nasional yang dipanggil untuk kem latihan hari ini, ada tak dia berbicara heart to heart dengan Fadhirul lagi? Okey, mengenai perkongsian Sergio Aguero hari ini, buat pertama kalinya dia bertemu dengan media selaku pemain kebangsaan. Dan apa yang boleh saya kongsikan juga, Aguero dia berharaplah agar peminat tempatan terutamanya terus memberikan sokongan kepada pasukan kebangsaan dan juga dirinya. Dan dia berharap tidak ada pihak ataupun tidak ada penyokong yang mempertikaikan kredibiliti ataupun status yang dibawa oleh Sergio sendiri dan juga Litak. Aguero memberi maklumkan kepada kami, pada pihak media, bahawasanya dia dari rakas pasukan seandainya terpilih untuk mewakili dalam senarai akhir 23 pemain dalam kempen Piala AFF musim ini, dia akan berikan segala-galanya untuk Malaysia dan juga untuk peminat bola sepak tanah air, Su. Tapi Aguero ni dia kena kena biasakan diri dengan netizen kat Malaysia ni lah kan. Jangan cepat koyak lah orang kata kan. Betul. Okey, baik. Fadhirul, tadi ada laporan mengenai pemain muda daripada KL City FC, Hakimi Azim Rosli. Dalam laporan menyebut dia kena sesuaikan diri dengan corak latihan yang diterapkan PANGON. Dia perlu ambil masa. Jadi apakah sebenarnya daripada apa yang dikongsikannya itu, corak latihan PANGON, DNA Korea jauh bezanya dengan beberapa jurulatih lain dalam penerapan sesi latihan dan juga corak permainan? Baik, Akbar, kalau kita kira dah berbeza ataupun tidak, sudah semestinya setiap pengendali, setiap jurulatih ada filosofi serta cara pengendalian sesi latihan mereka sendiri. Namun bukan sahajalah untuk makluman semua, bukan sahaja Hakimi yang berdepan isu ataupun situasi yang sama, iaitu agak sukar memerlukan masa untuk adapt ataupun menyesuaikan diri dengan corak latihan Kim PANGON. Sebaliknya, pemain seperti Aguero sendiri pun, yang kita tahu pemain luar, pemain kelahiran Argentina ini sendiri pun mengakui beliau perlu menyesuaikan diri dengan corak latihan yang boleh kita katakan agak tegas, agak berbeza, agak keras untuk di bawah kendalian Kim PANGON ini. Saya yakin dah pasti perkara ini berlaku kepada pemain yang mungkin buat pertama kalinya melaporkan diri ataupun dipanggil ke kem latihan pusat skuad kebangsaan. Namun pemain seperti Kuzabi PE, Faisal Halim yang sudah biasa dengan corak permainan, corak latihan Kim PANGON ini, bagi mereka tidak ada masalah, Akbar.
Okey. So mungkin Fadira boleh kongsikan juga kalau dapat tahu apa agaknya mungkin yang akan menanti untuk latihan pusat berbaki esok hari keempat kan. Mungkin ada bahagian-bahagian atau isu-isu yang mahu diberikan tumpuan lagi oleh Kim Panggon. Okey, seperti mana saya maklumkan sebentar tadi bahawa ketika ini untuk setakat hari ini hanya 17 pemain sahaja yang melaporkan diri bersama skuad kebangsaan ketika ini. Ini disebabkan oleh pemain daripada JDT dan juga Selangor yang baru sahaja menamatkan saingan final Piala Malaysia baru ini. Mereka diberikan ruang rehatlah buat sementara waktu sebelum melaporkan diri. Dan saya yakin dah pasti selepas sahaja lengkap 28 pemain melaporkan diri ke kem latihan pusat, segala-galanya pasti akan menarik dan pastinya akan melegakanlah Kim Panggon untuk merencanakan strategi lengkap terutamanya dalam menilai prestasi pemain terutama dalam aksi persahabatan, dua aksi persahabatan sebelum Panggon mengumumkan senarai akhir 23 pemain yang dijangka akan diumumkan pada sehari selepas aksi berdepan Maldives pada 14 Disember dan saya kira mungkin pada 15 Disember akan diumumkan senarai akhir. Jadi sama-sama kita nantikan nama pemain senarai 23 yang akan menggalas cabaran Malaysia di kempen Piala AFF musim ini. Su Akbar. Okey, baik Fajrul. Kat belakang tu nampak dah hujan semakin lebat tu. Tak apalah. Kan? Betul, hujan. Baik. Terima kasih Fajrul dengan laporan anda. Terima kasih. Baik, sama-sama Akbar. Su.